Okey, sekarang kita masuk kepada topik cara untuk kita memilih memasukkan command dalam AutoCAD. Ada beberapa cara yang kita boleh gunakan. Contohnya di sini kita menggunakan direct, kita klik pada ikon yang mana kita nak gunakan. Contoh kalau kita nak buat line, kita just direct klik pada command pada ikon line lah kan. So pada nak buat circle ke apa, kita gunakan ikon-ikon yang sedia ada kat sini. So kalau dulu dia ada pull down menu, kita klik pada tab. Contoh kat sini dia ada, kalau yang version lama dia ada tab contoh draw kat sini. Bila kita klik draw, bila kita klik pada tab draw contoh di sini, dia ada macam-macam option lah. Contoh pada tab draw tu dia ada line, polyline yang seperti ada pada AutoCAD yang baru ni. Tapi yang untuk yang version yang baru ni dia dah tak ada lah pull down menu ni. So pull down menu dah tak ada, kita boleh klik direct pada ikon apa yang kita boleh ataupun apa yang kita nak buat command tu. Pilihan kedua adalah kita memasukkan ataupun kita menaip ringkasan command from line. Command from line tu berada pada bahagian bawah ni lah. So bila kita klik pada bahagian bawah ni, dia punya command tu, ataupun kita sebenarnya tak perlu klik pun, kita just type, masukkan singkatan command yang kita nak buat tu. Tapi sebelum tu kamu kena tahulah, kamu kena tahu apakah singkatan-singkatan command yang kita nak masukkan. Contoh untuk kita buat line, kita boleh type terus type line dalam keadaan tak ada command apa-apa ni, dalam keadaan free command. Kamu boleh type line, enter, dan kita terus boleh masukkan kita punya command yang kita nak buat tu. Contoh line, kita terus dapat buat line kan. Okey, so tadi bila saya masukkan command line, saya kena type line kan. So sebenarnya dalam command line tu dia ada macam-macam command lagi sebenarnya. Ada line, line type, line weight. Ini adalah command yang berkaitan dengan line. Tapi apa yang saya nak tunjuk sebenarnya, untuk kita memasukkan contoh kat sini command untuk line, command tu agak panjang kan, line kan. Kita sebenarnya boleh singkatkan command type tu dengan kita type short command saja. Contoh kat sini bila kita nak masukkan line, kalau tadi saya eja penuh line bila nak gunakan line ataupun nak gunakan command line, tapi kita ada singkatan, kita boleh menggunakan ataupun kita terus saja type L dan enter pada free command. Maksudnya tanpa ada command apa-apa, kita just klik aja pada L dan enter. So dia terus masuk. So nampak beza kat situ kan. So tadi saya je penuh line. So macam lama lah kan kita nak type tu. So dalam AutoCAD ni dia lebih pintar. Sebenarnya orang yang dah biasa dengan AutoCAD dia memang dah tahulah benda ni. Kita boleh type short command. Okey, untuk line kita tanpa perlu eja penuh, kita boleh terus type L dan enter. So dia akan terus dapat buat line lah. Sama juga macam tadi. Cuma dia lebih singkat, L untuk line. Okey, so untuk pengetahuan pelajar, kalau dia nak gunakan cara short command ni dengan lebih meluas, so dia kena tahulah short command tu apa. Contoh L untuk line, polyline tu ada short command dia, circle pun ada command dia. So kalau saya nak tunjuk kat sini contoh dia. Okey, ini contoh yang saya Google yang saya dapat. Kamu pun boleh Google benda ni, iaitu shortcut key. So kalau kamu tengok di sini dia ada bermacam-macam command daripada line, polyline dan seterusnya. Dan shortcut key dia akan tunjuk kat sini lah. So untuk short command untuk line, dia akan tunjukkan L. Macam saya buat tadi lah. L untuk enter, polyline PL, enter. So setiap command yang kamu masukkan, kamu kena tekan enter untuk AutoCAD memahami apa command yang kamu nak masukkan. So setiap command yang kamu nak masukkan, kamu kena tekan enter. So kamu kena, kalau kamu nak tahu ataupun kalau kamu nak biasa menggunakan short command, kamu kena tahulah setiap command-command yang kamu nak masukkan. So kalau kamu nak buat circle, type C, enter, AutoCAD akan faham. Kalau nak buat, ni tak semua kita guna sebenarnya. Macam zoom, Z, enter. So kita boleh zoom. So nanti kita akan ajar benda tu. CO untuk copy, O offset. Okey, ni antara benda-benda yang biasa kita guna. So daripada line, L enter untuk line. So yang biasa lagi kita guna adalah zoom, Z enter, copy adalah CO enter, offset, ni kita biasa guna, offset, O enter, move, M enter,
Scale, SC pun biasa kita guna. Okay, apa lagi? Okay, so kamu kalau tahu basic pun dah okey dah untuk macam erase kan. Kita nak padam garisan, kita nak padam satu bentuk apa benda lah, garisan ke apa kan. Contoh kalau kita nak padam garisan, kamu boleh gunakan E dan Enter untuk kita erase apakah garisan ataupun bentuk yang kita nak. So kat sini kamu kena biasakan lah. Kamu boleh ingat sedikit sebanyak lah apakah command-command yang biasa yang kamu nak guna selepas ini dan kamu kena ingat. Okay. Tadi saya dah tunjuk beberapa short command. So kalau kamu nak biasakan dengan short command tu, kamu kena ni lah, kamu kena biasakan dengan menggunakan short command tersebut. So kalau saya nak contoh saya nak mirrorkan, saya type lah MI untuk command enter. Saya type MI enter. So dia akan faham, dia akan suruh select objek. Saya select objek. Contoh saya select objek ni, enter, dan saya akan buat mirror line. Yes. So dia dapatlah mirror dengan mirror line tadi di tengah kan. So dia akan dapat bentuk ataupun objek yang kita mirrorkan. Okay, ni salah satu contoh lah. Nanti saya akan tunjukkan lebih mendalam mengenai topik untuk mirror. Sebab sekarang kita cuba belajar mengenai apakah command ataupun cara kita memilih memasukkan command dalam AutoCAD, iaitu kita gunakan icon, kita klik pada icon ataupun kita type short command yang kita tunjuk pada jadual tadi. So ada dua option lah pada kamu. Sama kalau kamu tak nak ingat short command, nak type L enter, E erase, O offset, apa lagi, CO copy, apa tu kan. Kalau kamu tak nak guna short command tu, kamu kena carilah dia punya ikon-ikon ni. Sama juga dia punya proses, dia punya hasil dia akan sama lah. Cuma cara kita menjalankan ataupun kita memasukkan command tu adalah berbeza. Okay, saya harap kamu faham. Okay, sekarang saya akan tunjukkan kamu dalam penggunaan mouse. Penggunaan mouse, kalau kamu punya mouse tu dia ada roller, sebab biasa mouse yang sekarang memang dah ada roller kat tengah tu kan. So kamu boleh gunakan dia sebagai zoom in zoom out lah bila kamu rollkan mouse, roller mouse tu. Dan juga pada bahagian left click, dia adalah berfungsi sebagai untuk kita pick ataupun pilih objek. Contoh kat sini kalau kita nak erase, saya tekan erase ataupun saya type command shift, command E, enter. Okay, so dia akan tanyalah mana yang kita nak erase sebenarnya kan. So saya akan select objek menggunakan left click. So left click ni sebagai singkatan dia, kita akan gunakan left click untuk kita pilih mana objek yang kita nak padam. Okay, so bila saya enter, dia akan hilanglah mana garisan ataupun objek yang saya pick tadi menggunakan left click. Untuk right click pada mouse pula, so bila saya right click, dia akan, kita boleh nampak di sini dia punya option ataupun kita boleh tengok apakah menu-menu yang kita boleh gunakan. Contoh kita nak undo balik kan, kita boleh undo erase kat sini, ataupun kita nak kita nak gunakan semula command yang last kita guna tadi, iaitu command erase kan. Kita tadi tengah nak padam tadi, baru kita rasa macam nak gunakan semula command tu. So kamu boleh klik pada repeat erase di sini, ataupun ada lagi berbagai-bagai option. Tak semua kita guna sebenarnya. Jadi secara ringkasnya, right click merupakan satu cara kita nak ulang ataupun kita nak repeat arahan yang terakhir. Okay. So kalau kita undo erase, sekali, saya undo erase. Okay, so kita akan dapatlah objek-objek yang kita apa ni, nak keluarkan semula kan. Contoh kita tersilap erase, kita nak undo dia. So selain daripada button undo di sini, dan ada juga button redo. So kita boleh right click dan kita boleh select pada undo erase contohnya lah kat sini. Okay,
So seterusnya, seterusnya saya akan tunjuk kita cara bagaimana kita menggunakan command yang pertama. Biasanya kita akan belajar line lah mula-mula kan. So kita akan explore sedikit tentang line di sini. Kita macam yang saya kata tadi, sama ada kita nak gunakan ataupun kita nak masukkan command line tu dengan klik pada ikon, ataupun satu lagi kita type singkatan ataupun short command untuk line, iaitu L dan enter. Okay, dapat So macam saya kata tadi lah, ada dua option, iaitu sama ada klik pada ikon ataupun type short command. So untuk short command line, kita tekan L dan enter pada keyboard dan enter pada keyboard. Okay, so bila kita masukkan command tersebut, AutoCAD akan tanya semula di manakah specify first point. Dia mesti akan tanya di manakah kita nak start kita punya line tu. So kita klik kat mana-mana point yang kita rasa kita nak start kita punya point garisan tu, start point, dan kita akan klik semula untuk next point ataupun end point dan sebagainya lah. Okay, so di situ bila kita bercadang nak menutup kembali kita punya, ataupun kita nak kembali kepada start point yang kita buat tadi, kita boleh masukkan command C pada bahagian bawah ni, kita nampak kan, close ataupun undo. Kalau kita nak close kita punya line tadi pada point yang kita start, so kita tinggal type C dan enter. So begitulah dia punya cara dia bekerja lah. Kita start point di sini, next point. Bila sampai sini, saya nak closekan dia, saya nak kembali pada point yang kita start tadi, so dia akan sambung. So ni adalah contoh lah. Okay. Jangan lupa escape button adalah bila mana kita nak membatalkan arahan pada command-command AutoCAD. So bila kita escape saja, tekan escape pada button, so setiap arahan tu semua akan terbatal. So bila kita nak mulakan arahan baru, pastikan kita tekan escape dulu. Pastikan tak ada command apa-apa dulu pada command prompt ni, baru kita masukkan command yang berikutnya lah. Kita nak buat circle ke apa, kita nak berpindah pada arahan baru, kita kena tekan escape untuk batal arahan. Okay. Okey, macam saya kata tadi, sebelum kita sama ada kalau kita nak undo pun boleh. Kalau kita klik pada start point di sini, masukkan command line, start point di sini, next point. Okey, kalau kita nak undo, di sini dalam command prompt ni kita ada undo, untuk undo punya option. Kita type U, dia punya short command dia. So dia akan undo lah proses tu. So bila saya type U enter lagi, dia akan undo lagi sampai dia sampai dia akan bermula pada proses yang awal tu. Faham tak? Maksudnya bila saya contoh saya klik mana point sini, di sini apa kan. Okey, saya nak undo. Saya type U saja, U enter. Kalau saya nak bercadang nak undo lagi, ulang balik command tadi, U lagi enter. Dan dia akan undo lah sampai kita punya command tu yang sampai mana kita nak. Okey, contoh kita nak gunakan line dan undo.
So klik pada line, L enter, klik pada satu start point. Okey. Okey, sekarang saya nak tunjukkan command undo macam mana kita nak gunakan dia. Klik. Okey, contoh saya nak patah balik ataupun kita nak mula daripada awal sebab mungkin kita ada kesilapan kat mana-mana ke apa kan. So kita nak undo. So kita nak masukkan command undo pada command prompt ni. Kamu boleh terus type U dan enter. U enter. So dia akan, tadi point dia kat sini, dia akan undo balik kat sini. So kalau saya nak bercadang lagi nak undo semula, U lagi, enter lagi. Dan ikutlah sampai mana. Tapi dia tak boleh redo. Dia boleh undo saja. So kamu boleh undo untuk kita berpatah balik pada proses yang sebelum kita buat tadi. Okey. So untuk batal arahan kamu boleh terus enter pada keyboard ataupun batal arahan dengan tekan escape pada keyboard. Boleh ada dua cara. Kamu nak boleh enter dengan kamu boleh batal arahan dengan tekan enter ataupun escape. Dua-dua pun sama. Dua-dua pun boleh. Okey, saya nak bagi tahu pada kamu, kalau saya kata enter pada perisian software AutoCAD ni, sebab kita lepas kita masukkan command, kita mestilah tekan. Okey, saya nak tunjukkan kamu bagaimana kita nak masukkan command macam kita buat tadi kan. Okey, contoh macam ni. Kalau saya buat line, okey, saya tekan enter untuk batal arahan. Okey, button function untuk enter bila saya kata enter tu, pada keyboard kamu, enter yang sedia ada pada keyboard boleh juga berfungsi sebagai enter yang biasa. Maksudnya dia memang function dia enter lah. Dan juga satu lagi button enter yang kamu boleh select ataupun boleh gunakan selain button enter yang ada pada keyboard adalah kamu boleh juga tekan enter dengan menekan space bar. Faham tak? Maksudnya bila kamu dah buat apa kan, kamu nak enter, maksudnya kamu nak masukkan command tu, kamu juga boleh tekan pada space bar. Kamu juga boleh tekan button keyboard space bar. Sama juga. Maksudnya kamu masuk line, space bar. So saya tekan enter pada space bar, dia tetap akan enter. Maksudnya kesimpulan di sini, selain button enter pada keyboard, button spacebar pada keyboard juga, dan juga satu lagi, right click pada mouse juga boleh berfungsi. Right click pada mouse juga boleh berfungsi sebagai button enter. Faham ya? Maksudnya lepas kita masukkan command, kita mesti enter kan. L line, kita mesti enter. Saya boleh gunakan spacebar untuk enter. Enter yang biasa ada pada keyboard pun boleh digunakan, dan juga pada right click pada mouse. So ada 3 option kat situ. Okey, jadi seperti yang saya kata tadi, button enter selepas kita masukkan ataupun kita lepas memilih objek ataupun masukkan command, kita juga boleh menekan button enter pada keyboard, button spacebar, dan juga right click pada mouse juga berfungsi sebagai function enter. Faham ya? Maksudnya lepas kita masukkan command line, mesti kita kena enter kan? L enter. Saya boleh tekan pada spacebar, dia juga boleh faham. So di sini kamu kena biasakanlah pada mouse kamu boleh gunakan left click sebagai pick point ataupun start point sebagainya.
dan juga right click pada mouse sebagai enter ataupun more option. Bila tak ada command apa-apa ni, bila saya right click pada mouse, dia akan kat sini adalah untuk kita ulang arahan yang terakhir. So kalau kita tekan spacebar pada mouse pun, so bila kita tekan spacebar pada keyboard pun, kita akan ulang arahan yang terakhir. So ini adalah tip untuk kamu lah. Bila kamu tekan spacebar pada mouse, bila kamu tekan spacebar pada keyboard, itu adalah untuk kamu ulang arahan terakhir tanpa kamu masukkan, tanpa kamu pergi balik pada ikon ataupun type balik komando semula. Faham Maksudnya bila kita dah buat line ni, contoh kita nak buat line lagi, kita just tekan spacebar ataupun enter pada mana-mana button yang saya kata tadi untuk kita ulang arahan yang terakhir. So dia akan dapat lah, dia akan masuk arahan tu. So secara kesimpulan, enter pada mouse juga ataupun pada keyboard bermaksud kamu boleh ulang arahan yang terakhir tanpa kamu masukkan arahan tersebut. Okey? Okey, di sini saya akan tunjukkan kamu lebih mendalam mengenai objek snap. So, seperti mana yang kita dah belajar pada awal-awal tadi, objek snap adalah dengan kita menekan F3 untuk aktifkan dia ataupun tidak, iaitu toggle on ataupun off lah. Toggle on ataupun off. Okey. So kat sini apa yang pasti, bila kamu menekan F3, kamu akan dapat ataupun kamu akan lihat dia punya function key tu sama ada toggle on ataupun off. So bila saya on kan, bila saya buat line, dia akan dapat lah dia punya setiap point yang kita nak tunjuk je kan. Yang kita perlukan tadi sama ada end point ataupun mid point. Sebenarnya objek snap ni ada banyak. Okey, so sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita nak setting ataupun kita nak bermain ataupun kita nak biasakan diri dengan setting objek snap. So apa kita perlu buat adalah tekan shift pada keyboard. Tekan shift pada keyboard dan jangan lepas Tekan shift pada keyboard, jangan lepas, dan right click pada mouse. Saya ulang balik, tekan shift pada keyboard, tekan dan jangan lepas, dan terus right click pada mouse, dia akan keluar benda macam ni. So kamu boleh pergi pada snap setting. Ataupun kalau susah sangat, kamu boleh klik pada sini. Okey, pada bahagian sini. Okey, kalau kamu tak nak rasa susah nak tekan shift right click pada mouse, kamu boleh klik pada sini. Pada bahagian segitiga di bawah ni, dia ada snap setting. Dan okey, pada bahagian snap setting dia ada drafting setting dan ada macam-macam setting yang kita boleh buat kat sini lah. Okey, di sini ada tab object snap. So pada tab object snap ni, okey, so bila kita dah tekan ataupun bila sekarang kita aktifkan function object snap, so kat sini dia memang akan check lah. Dia ada tick ni kan, so dia memang tekan. Sekarang dia tengah on. Okey. So bila kita tengok pada object snap mode, so di sini ada berbagai-bagai mode yang kita boleh tunjukkan, kita boleh show ataupun kita boleh offkan dia. Kalau kita showkan dia, maksudnya bila kita tick setiap mode yang kita nak tunjuk ni, dia akan keluar lah dia punya endpoint yang kita nak keluarkan kan. Kalau kita tak tick, maksudnya kita kosongkan, so benda yang ada pada mode ni, dia tak akan keluar. So contoh pada endpoint, so pada bahagian ujung-ujung ni biasanya kita menggunakan endpoint kan. So pada endpoint ni kalau kita uncheck dia, so bila kita uncheck dia, so nanti benda tu tak akan keluar. Kecuali kalau kita offkan, kalau kita onkan kat sini, faham tak? So kita boleh
pilih lah sama ada setiap mode yang kita nak tunjukkan ni kita nak keluarkan dia ataupun tidak. So bila kita, maksudnya kat sini kalau kita dah on kan pun benda ni, bila kita dah tekan F3 pun, walaupun benda yang kita nak show tu kita tak tick, kita on kan macam mana pun, so dia tak keluar jugalah kan. So macam itulah dia punya kesimpulan dia. So cara dia kita kena on kan kat sini, dan baru kita on kan juga ataupun kita di enable kan function object snap, baru kita dapat keluar dia punya endpoint mode ni. Okay, so kat sini boleh tengok setting saya dengan yang kamu punya PC ataupun laptop. Endpoint adalah biasa kita memang show, kita nak tunjuk setiap endpoint. Okay, midpoint. Midpoint adalah titik tengah pada setiap garisan. Titik tengah-tengah kan. So tengah-tengah ni dia adalah kalau kita tick kat sini, bila kita show kan snap on ni, dia akan keluar dia punya objek yang berada di bahagian tengah ataupun titik tengah, dia akan keluar dengan simbol yang ikut kat sini. Kalau kat sini segitiga, so kat sini samalah. Center ni biasa pun kita tick juga. Center biasanya untuk kita detect ataupun kita nak define kat mana dia punya titik tengah pada satu-satu bulatan. Okey, contoh bila kita klik pada center, so nanti kat center pada circle ni dia ada keluarlah objek snap dia dengan bentuk bulat ni. Okey. So node pun kita boleh keluarkan, tapi ni tak penting. Kuadran ni merupakan sukuan bulatan, kalau kita nak keluarkan boleh, tak keluarkan pun tak apa. So contoh pada satu circle, kalau kita nak keluarkan dia punya sukuan punya point snap mode, so bila kita tick, dia akan keluarlah pada setiap sukuan ni. Sukuan pertama, kedua, ketiga, empat dengan ikon macam diamond ni. So untuk intersection pula, iaitu titik persilangan. Kalau kita garisan tu bersilang kan, so bila kita on kan dia punya mode ni, so nanti dia ada ikon bersilang ni lah pada kita punya titik persilangan. So itu akan membantu kita. Extension pun kita boleh keluarkan dia. Apa lagi, perpendicular pun kalau nak on kan pun boleh. Okey, tangent ni jarang kita guna, tapi kalau kita tak nak guna, jangan kita on kan, sebab nanti dia akan kacau. Nanti semua ikon ni akan keluar kalau kita select semua ni. Memang kita boleh select all, tapi dia akan keluar nanti macam-macam project snap ni kan. So dia akan mengganggu. Jadi langkah yang terbaik adalah kita on kan mana yang kita nak keluar, yang kita nak showkan sahaja. So tangent tak payah. Nearest ni paling bahaya sebenarnya. Nearest ni adalah titik terhampir. Maksudnya setiap barisan ni kalau kita keluarkan nearest ni, so dia akan keluar nearest ni kat mana-mana. So dia akan kacau lah. Dia tak akan dapat kalau kita nak klik endpoint. Nearest ni akan kacau. Nearest ni biasa jarang orang guna, kecuali kalau kita betul-betul perlukan baru kita tick. So yang macam April intersection, apa benda parallel ni pun kalau kita rasa kita nak keluarkan objek snap dia, baru kita tick. So baru kita okey. Okay, so kat sini, kalau kita nak showkan ataupun nampak kat sini, sebab tadi saya showkan dia punya kuadran kan, sukuan tu. Kuadran nampak, dia akan nampaklah dia punya ikon untuk objek snap tu. Okey, sini ikon untuk center. Objek snap warna hijau, bulat warna hijau tu kan. So kita akan nampak dia punya ikon tu keluar. So kalau kita nak buat garisan bermula daripada center, so kita boleh keluarkan lah, ataupun kita boleh keluarkan, kita boleh klik di start daripada sini. Dan okey, panjangnya berapa? Contoh kita masukkan 70. Kita akan dapatlah garisan yang panjangnya kita define tadi. Dengan dia punya start point adalah center of the circle sini. Okey. Okey, ada lagi, kalau kamu tengok pada nota kalau kamu tengok pada nota,
Okey, kat sini saya tunjuk kat sini object snap. Kita juga boleh menaip. Contoh kalau kita tak nak showkan kita punya object snap, kita boleh type 3 huruf pertama ni dengan kita menaip lah. Okey, kalau center kita type CEN, dia akan dapat keluarkan dia punya object snap untuk center sahaja. Kalau untuk endpoint, kita type END. Okey, ni cara ni untuk yang agak dah untuk yang dah faham lah. Okey, contohnya macam ni. Saya cuba tunjuk kat sini. Okey, saya nak buat line bermula daripada midpoint. Contoh, kat sini midpoint memang dia keluar kan, titik tengah. Tapi bila saya tak nak show kan, ataupun saya nak keluarkan kat sini saja, contoh, ni dah ada tak apa. Tapi bila saya nak keluarkan dia pada midpoint saja, saya type MID, enter. Okey, bila saya type MID dan enter, so kamu nampak so sekarang cuma midpoint sahaja yang keluar. Endpoint apa benda dia tak keluar. So contoh bila saya nak klik daripada line daripada midpoint sini ke midpoint di sini, so saya kena type balik lah, ataupun kita boleh type MID macam tadi juga. Dia akan keluar midpoint saja, midpoint di sini ke midpoint di sini. Faham ni maksudnya bila saya type short object snap punya mode tu, MID untuk singkatan midpoint, so yang keluar pada masa tu cuma midpoint saja pada objek-objek yang ada ni. Faham ya? Okey. So di sini kamu boleh semak pada nota ni lah. So untuk intersection kamu boleh type INT. Contoh kita nak keluarkan titik persilangan untuk contoh kita nak start garisan ke, contoh line ke daripada titik persilangan kan. Kamu nak intersection sahaja yang object snap dia keluar. So kamu just type INT untuk dapatkan object snap untuk intersection sahaja dengan type INT singkatan dia. Okey, harap kamu faham lah. Okey. Next. Dia ada banyak kat sini. Ada note, sama juga macam yang kita setting tadi. Tapi untuk kita type ni, untuk yang kamu type 3 huruf pertama ni, kalau kita nak keluarkan certain mode untuk object snap je. Kalau kita nak, contoh nak keluarkan note saja, kita type 3 huruf pertama iaitu NOD. Faham ya? Okey, macam yang tadi saya tunjuk je lah. Ada parallel, ada endpoint, midpoint. Ni option yang kita pilih tadi lah. Kecuali kalau kita nak satu-satu saja yang keluar, kita kena type, ataupun kita boleh cuba type 3 huruf yang pertama. Okey, saya harap jelas. Okey, terima kasih. Okey, sekarang kita masuk kepada satu lagi topik, iaitu other method of accurate input. So ini adalah satu cara untuk kita menggunakan input-input dalam AutoCAD dengan kaedah yang lebih tepat lah. So di sini kalau kita tengok nota, dia ada dua bahagian, dua jenis, iaitu Cartesian coordinate, iaitu dalam Cartesian coordinate ada absolute coordinate dan relative coordinate. Dan yang kaedah kedua iaitu dia ada polar coordinate. So kalau polar coordinate macam ni lah. Kalau kita tengok dia punya format dia, dia ada alias, distance, iaitu panjang garisan tersebut, kemudian ada simbol sudut dan angle-nya berapa degree lah. So dia punya format dia macam ni. Alias 4, iaitu panjang garisan, distance dia, sudut, kita kena type sudut kalau kita nak masukkan dia punya bentuk garisan tu, type simbol sudut ni. Kemudian 45 adalah degree untuk panjang garisan tu lah. Okey, untuk absolute tadi dia punya format dia adalah XY. Ini adalah yang lebih ringkas, iaitu absolute kita menggunakan kaedah di mana kita menggunakan origin sedia ada pada AutoCAD.
Kita bermula daripada origin AutoCAD ya. So dia bentuk dia lebih mudah lah, iaitu X dan Y. Nilai X berapa dan nilai Y berapa. So itu adalah kaedah untuk kita memasukkan absolute coordinate. Manakala untuk relative coordinate pula, kita akan meletakkan alias, kemudian nilai X berapa, koma, dan barulah nilai Y. Beza antara absolute dan relative ialah di mana absolute coordinate kita menggunakan origin sedia ada pada drawing pada AutoCAD, manakala untuk relative coordinate pula kita menggunakan titik terakhir yang kita gunakan. Okey, kalau tak jelas tak apa, kita akan tunjukkan cara macam mana kita nak gunakan kaedah masukkan input menggunakan absolute coordinate. Okey. Okey, so cara dia macam ni. So sebelum tu apa yang kita perlu buat, kita perlu tukar dia punya setting kepada jenis coordinate, itu absolute coordinate. Kita tekan pada tanda segitiga di bawah ni dan pergi pada snap setting. Contohlah ni snap setting, tapi pada drafting setting ni dia ada macam-macam setting. Kita klik pada tab dynamic input, kemudian di sini kita klik pula pada di kawasan sini. Di sini ada enable pointer input, kita masukkan, klik pada setting, iaitu kita pilih pada Cartesian format dan okey, kita klik pada absolute coordinate. Kita klik pada absolute coordinate sebab kita nak gunakan absolute coordinate, bukannya sebab sekejap lagi kita akan sekejap lagi kita akan gunakan relative coordinate. So buat masa sekarang kita akan gunakan absolute coordinate, kemudian baru kita klik OK dan OK lagi sekali. OK, so untuk menggunakan absolute coordinate, kita akan buat satu segitiga. Kita akan buat satu segi empat tepat dengan ukuran sisi sama, iaitu 10 mm. So macam yang saya kata tadi, untuk absolute coordinate kita menggunakan origin ataupun koordinat yang ada pada AutoCAD. Kalau kamu zoom pada kamu punya drawing, kamu akan nampak ikon UCS, iaitu X, Y, dan di titik tengah sini, di titik tengah ni adalah origin, iaitu kalau kita biasa dengan koordinat punya kaedah, kita akan tahu origin tu berada di tengah-tengah sini. So nilai origin di tengah-tengah ni adalah X0 dan Y0. So sini adalah, okey, kalau kamu tengok di sini macam saya kata tadi, ini merupakan koordinat yang kita nak gunakan. Kita akan menggunakan koordinat yang sedia ada pada drawing AutoCAD. So itu adalah untuk absolute coordinate. So caranya macam mana? Saya nak klik start, saya nak klik start point untuk line yang kita nak gunakan. Kita nak mulakan line tu daripada origin, iaitu 0,0. So cara dia macam mana? Saya masukkan command line L, enter. So masukkan dia punya first point, specify first point, saya masukkan 0, X, dan saya masukkan koma, tekan koma pada keyboard, dan Y adalah 0 juga. X0, Y0. So dia akan bermula pada tengah-tengah origin. Okey. So saya enter. Okey, awak nampak kita boleh nampak di situ dia punya start point adalah origin 0,0. So saya nak bergerak 10 nilai X dan Y adalah 0. Sebab kita nak buat sisi dia semua 10, 10, 10 kan. So kita nak bergerak 10 ke kanan dengan nilai X adalah 10, Y adalah 0. So kita terus masukkan nilai 10, terus masukkan nilai 10 dan tekan koma, kemudian Y adalah 0. Enter. Okey, so kamu nampak di situ dia telah bergerak 10 unit dalam nilai X, kemudian Y adalah 0. So, kita dapat second point berada di sini. So jarak dia ada 10 lah. Jarak dia adalah 10. So kita bergerak ke atas pula,
menggunakan kaedah absolute coordinate. Kita bergerak ke atas sebanyak 10 nilai. Okey, kita bergerak ke atas dengan nilai X adalah 0. Okey, kita bergerak ke atas dengan nilai X adalah 0. Kita bergerak ke atas dengan nilai X adalah 10 dan Y adalah 10. Sebab kita adalah bergerak, kita kira dari sini kita bergerak, kita kira adalah dari sini. Okey, saya ulang semula. Okey, untuk kita bergerak ke atas, kita kena mengira koordinat yang kita nak bergerak 10 nilai 10 unit tu adalah kiraan daripada origin. So daripada origin tadi 10 X Y 0, dia akan ke sini. So untuk bergerak ke sini kita kena kira daripada origin tadi 10 X dan Y 10. So kita terus masukkan nilai dia 10 untuk nilai X, dan 10 nilai Y. Okey, dia akan berada di kawasan sini. Jadi faham ya, kita nak letakkan point tu, kita nak buat second point untuk garisan ni, kita kena kira daripada origin di tengah-tengah ni. X, Y dan tengah-tengah ni. So kita kena kira lah 10 X, 10 Y. So dia kat sini lah tadi kan. Okey, untuk bergerak ke sini pula, macam mana kita nak kira? So, sudah pastilah nilai X adalah 0, kemudian nilai Y adalah 10. Betul? Kan? Kita kira dari sini. 10. Okey, so nilai X adalah 0, kita masukkan 0, 10. Enter. So, kita dapat titik di sini. Dan untuk kita kembali untuk ke titik seterusnya, iaitu titik awal tadi adalah kita masukkanlah origin tadi 0, 0. Enter. Okey, so itu adalah kaedah ataupun cara mudah untuk saya tunjukkan bagaimana kita menggunakan kaedah input absolute coordinate. So daripada situ kita klik daripada 0, 10, 10, 10, 0,10 dan 0,0 semula. So kita dapat segi empat tepat dengan nilai sisi 10 mm. Okey. So ini adalah absolute coordinate. So contoh kedua, kalau kita tengok nota tadi, kita nak gunakan kaedah relative coordinate. So caranya macam mana? Kita akan lukis lagi satu kita akan lukis satu lagi segi empat tepat dengan nilai sisi yang sama, 10 unit juga, sama ukuran macam ni tapi di kawasan yang lain lah. Sebab kita dapat masukkan accurate input dengan menggunakan kaedah yang kedua, iaitu relative coordinate. Okey, kalau kita tengok nota tadi, dia ada tambahan alias nilai X, dan Y. So, apakah beza absolute dan relative? Okey, kita cuba kaedah yang sama. Kita masukkan command line L, enter. Okey, so saya nak mulakan titik untuk membuat segi empat sama itu pada satu tempat. Contoh kat sini, mana-mana lah. Saya klik. Kemudian saya akan nak bergerak ke kanan. Saya nak bergerak ke kanan sebanyak 10 unit X, 10 nilai X dan Y adalah 0. So kita cuba masukkan 10, 0. Jadi tak? Cuba kita enter. Okey, kenapa dia tak jadi di sini? Okey, kalau kamu dapat faham beza dua ni, tadi saya start point di sini kan. So, kenapa dia detect titik untuk second point berada di sini? Dia akan mengesan titik yang kita gunakan pada kaedah absolute tadi. Sebab nak ikutkan sekarang, kita nak gunakan relative coordinate kan.
So sekarang AutoCAD tak tahu lagi yang kita nak gunakan relative coordinate pula. So cara yang kamu kena ubah di sini, saya undo, you enter untuk ulang semula proses yang kita buat. So salah satu cara, kamu boleh tukar dia punya setting di tempat yang kita buat tadi. Right, kita klik dulu di bahagian segitiga di snap mode ni, snap setting, klik pada dynamic input, setting. Okey, kita boleh tukar di sini sebenarnya. Kita boleh klik pada relative coordinate. Okey. Dan klik OK. So kita cuba masukkan 10,0. Okey, dia jadi. Tapi kita kena tukar dia punya setting. Tapi kalau kita tak nak tukar dia punya setting, kita tukar, contoh saya akan kembali pada setting yang asal. Kita guna absolute. Okey. Maksudnya saya biar pada setting yang tadi lah. Saya undo di sini. So kalau kita nak masukkan titik kedua, saya tak boleh terus masukkan nilai 10. Saya kena letak alias. So saya kena tekan shift angka 2. Okay, dia dapat tu kalau kamu tengok pada notice tu, pada message tu, dia ada tanda alias. Saya kena tekan shift, jangan lepas pada keyboard, tekan shift dan angka 2 pada keyboard. Kita nak dapatkan ikon ataupun simbol alias. Kita masukkan nilai pergerakan titik kedua tu adalah 10x ke sini, ke kanan, koma, dan x adalah 0. Okey, dia dapat lah. Jadi kat sini, beza yang antara absolute dan relative. So kita boleh rumuskan, absolute dia menggunakan koordinat sedia ada pada AutoCAD, tetapi untuk relative coordinate, kita akan menggunakan titik terakhir yang kita guna. So titik terakhir kita guna kat sini kan, mungkin ni titik awal, tapi kita boleh kata last point yang kita guna adalah di sini. Kita nak bergerak ke mana? Kita bergerak ke sini kan, 10, nilai x dan 0. So dia dapat titik kedua kat sini lah. So untuk kita bergerak ke atas, kita akan gunakan sini sebagai last point. So kita akan bergerak ke atas sebanyak 0 nilai x dan 10 nilai y. Betul So kita masukkan macam tadi juga. Tekan alias, shift alias. Masukkan nilai 0 untuk x, 0, 10. So dia dapatlah last point di sini. Last point di sini. Pergerakan adalah 10, 0 untuk nilai x dan 10 untuk nilai y. So untuk bergerak, okey, kita akan pergi pada next point di kawasan sini. Kan? So last point kat sini. Kita bergerak nilai x adalah negatif 10. Betul tak negatif kan? Negatif 10. So kita nak bergerak negatif 10 dan nilai y adalah 0. So kita terus masukkan lah. Jangan lupa nilai masukkan alias. Kalau tak, dia tak akan jadi dia punya koordinat tu. Shift alias negatif 10, 0. Okey, so akan dapat. So titik yang seterusnya. Macam mana? Kita nak bergerak last point kat sini kan. Kita nak bergerak ke bawah. Tekan alias. X adalah 0. Manakala kita akan bergerak ke bawah, Y adalah negatif 10. So dia akan dapat point yang seterusnya lah. So dapat beza kat sini. Sebab tadi kita gunakan koordinat untuk tadi, masa kita lukis yang ni, kita menggunakan kaedah absolute coordinate, kita menggunakan titik ataupun point, kita menggunakan koordinat sedia ada pada AutoCAD. So ini adalah dia punya ni. Ini adalah koordinat untuk ini adalah koordinat untuk drawing kita, untuk AutoCAD yang sedia ada. So ini adalah origin. Ini adalah point-point yang ada pada origin
ini adalah poin-poin yang bergantung pada origin yang ada. Tapi untuk yang relative coordinate, kita tak gunakan origin yang ada, kita menggunakan last point. So last point itulah kita gunakan untuk meletakkan poin-poin untuk kita melukis sesuatu garisan. So di sinilah bezanya antara kaedah absolute dan relatif. Okey, kita berpindah pada kaedah ketiga. Kalau kita tengok nota, so kaedah ketiga adalah polar coordinate, iaitu dia ada alias juga. Kita takkan, maksudnya kalau kita ada alias di situ, kita masukkan alias, bermaksud kita tak gunakan koordinat sedia ada pada AutoCAD. Jadi kita boleh lukis kat mana-mana je benda tu. Kita boleh start point tu di mana-mana saja tempat yang kita decide. Okay. So di sini kita masukkan alias untuk polar coordinate. Dia punya format dia alias, distance, panjang garisan, simbol sudut, iaitu simbol degree ni, kita kena type shift dan koma. Kalau kamu tengok pada keyboard tu, shift dan koma, kita akan dapat simbol untuk sudut. Dan kita masukkan dia punya degree lah, berapa angle. Okay. Okay, so cara dia sama juga. Kita nak lukis cube yang sama, start buat line ataupun masukkan command line, L, enter. Okay, saya klik kepada mana-mana tempat saja. Contoh saya buat kat sini klik. Okay, so kat sini saya masukkan nilai alias. So kat sini saya masukkan jarak dia. Jarak dia sudah tentulah, jarak dia adalah 10. Dan jangan lupa saya kata tadi, tekan simbol degree, iaitu shift koma. Okay, dia dapat shift koma tu ada tanda sudut tu kan. So kita masukkan. Okay, daripada situ degree yang kita nak gunakan, kalau kita gunakan satah yang permulaan sini, kita semua tahu kalau kita gunakan kaedah koordinat untuk membuat degree, kita kena kira daripada sudut yang pukul 3 ni. Kalau dia punya, kalau kita punya origin tu berada di sini, kalau kita origin tu berada di sini, kita kena kira daripada satah yang sini. So dia akan bermula macam ni lah. Maksudnya ini adalah kosong, 45, 90, sini adalah kosong, 45 darjah, 90, 180, 270, dan dia akan kembali pada 360 di sini. So faham ya? Dia kiraannya adalah lawan arah jam, dan dia akan ikutlah 45, 90, 180 dan 270. Okay, so kita akan kira daripada satah yang ni. So ni merupakan satu basic lah. Saya harap kamu semua dah tahu, iaitu itu adalah kaedah untuk kita masukkan degree untuk polar coordinate. Kiraannya adalah daripada sudut sini, satah yang ni. So kita kena tahulah berapa degree yang kita nak masukkan. Kalau kita nak buat sudut yang macam ni, so kita tahulah dia punya sudut ni mestilah kosong. Ini adalah sudut daripada kosong. So kita masukkanlah dia punya sudut kosong. So kita enter. So dia akan dapat garisan yang panjang dia daripada point sini ke sini adalah 10, distance dia, sudut adalah kosong. Okey, sama juga kita nak masukkan point yang ke atas ini. So kita masukkan alias untuk polar coordinate, alias, enter, shift alias, masukkan distance dia 10, kemudian simbol sudut, shift dan koma. Kita masukkan sudut dia adalah ke atas. So berapa tu? Daripada point sini, tadi kosong sini kan? So sini adalah 90. Enter. So dia akan dapat macam tu. Okey, untuk point kedua sama juga, shift alias, masukkan sudut, masukkan distance 10 juga. Simbol sudut jangan lupa. Dan sudut ke sini adalah berapa ni? Kalau tadi kosong 90, sini mestilah 180.
Okey, tu dia punya basic lah. Enter, dia akan dapat macam tu. Dan ke bawah. Okey, ke bawah tu berapa? So masukkan, jangan lupa masukkan simbol alias. Shift A, Shift 2, distance 10. Okey, tadi okey, distance 10. Kemudian kalau ke bawah ni berapa? Kalau tadi sini kosong, sini 90, 180 dan sini adalah okey 270. Okey, so dia akan dapat macam tu lah. Okey, dapat tak bezanya kat sini? So kalau kamu tengok ya, kalau kamu tengok di sini tadi kita bermula daripada absolute coordinate. Kita masukkan mengikut koordinat pada drawing, iaitu sini ada, sini tengah-tengah ni yang merupakan origin untuk drawing AutoCAD. So kita bentuklah dia punya distance. Nilai X berapa, Y berapa. Okey, untuk yang kedua, kalau kita ingat balik tadi, kita menggunakan kaedah relative coordinate. So kita gunakan titik terakhir iaitu last point. So katalah last point kat ni, kita nak gerak ke X berapa, Y berapa. So kita masukkan alias X dan Y. So samalah untuk sudut-sudut yang ataupun point-point yang berikutnya. Okey, untuk yang ketiga tadi kita gunakan polar coordinate. So di situ kita gunakan alias, distance, berapa panjang garisan yang kita nak buat, atau distance daripada titik A ke titik B contohnya. Alias, distance berapa, kemudian sudut kita masukkan mengikut last point juga tu. Maksudnya satah berapa. Satah 0, 90, 180 dan 270. Dia boleh tak semestinya tegak lah. Kalau kata nak buat 45, dia jadilah 45 degree ke berapa kan, 30 ke ataupun 145 contoh. Okey. So saya harap kamu faham bagaimanakah kita nak gunakan kaedah-kaedah accurate input tadi. Okey, kita ada satu latihan. Yang kita nak buat sama-sama dengan menggunakan kaedah kaedah accurate input yang kita gunakan tadi. So kita akan buat bersama-sama. Okey, boleh? So kita akan cuba di sini. Okey, so kita akan rujuk pada nota. Okey, dengan menggunakan gambar rajah yang ada ni, kita akan melukis semula bentuk ni, diagram ni dengan menggunakan accurate input yang kita guna tadi. So dengan menggunakan accurate input yang kita guna tadi, ada 3 jenis tadi, kita akan membinalah diagram ataupun bentuk kepada latihan yang ada ni. Okey, so kita akan memula daripada start point di sini, iaitu kalau kita tengok start point di sini adalah 1,1. So kita masukkan command line. Kita boleh cuba sama-sama Kita boleh cuba sama-sama. Masukkan command line, L enter 1,1. Okey, so kamu akan tengok dekat sinilah. Dia akan gunakan absolute coordinate, iaitu dia letak dikira daripada sini origin 1, 1. So dia dapatlah point dekat sini. 1x, 1y. So dia akan dekat sini kan. Okey, so itu adalah koordinat 1,1. Okey, kalau kita tengok pada point yang kedua, iaitu 4.1,1. 4.1 adalah x dan y adalah 1. So kita terus masukkanlah 4.1,1. Okey, dia dapat tak? Okey, so kalau kamu punya garisan ni tak betul ataupun sengit, kamu kena tengok di sini Kamu kena tengok pada setting di sini. Dynamic input, kamu kena tengok setting yang kita kena tukar tu, ataupun kita sekarang menggunakan absolute coordinate. Tapi sebenarnya benda ni kita tak perlu tukar-tukar pun. Kalau kita sekarang menggunakan absolute coordinate, kita okey. So nanti
kita akan gunakan relative coordinate pada input-input yang berikut. So dekat setting ni kita dah tak payah tukar dah. Okey. So pastikan dia dapat garisan yang tegak. Kalau kita tengok pada latihan ni, dia tegak ni kan, 1,1 titik pertama, titik kedua 4.1, 1. So dia dapat garisan yang tegak. Dia bergerak daripada point sini 4.1 dan Y pun 1. Okay, so kita akan bergerak pada titik yang ketiga 4.5,2.2. 4.5, 2.2. Okay, dia dapat titik macam tu. So kalau kita tengok dia sama. Sini tadi daripada titik kedua, titik ketiga. Okay, so sekarang dia gunakan kaedah jarak 2.3. So kita di sini kita boleh gunakan kaedah polar. So cara dia shift enter, shift alias, masukkan jarak dia 2.3. Okay, so untuk polar tadi kita kena masukkan simbol sudut kan. So shift sudut, masukkan sudut berapa tu kalau kita nak buat garisan tegak. So kita pastilah masukkan sudut kosong. Okay, dapat So titik ketiga. Okay, titik yang seterusnya di sini. So di sini, okay, panjang garisan tu adalah 1.4. Kemudian okay, sudut yang diberi di sini adalah 150 kan. Tapi macam saya kata tadi, kita kena kira dia daripada sudut yang satah di sini ke kiri ni. So kita kena kira baki, kita tolak lah 180, kita tolakkan dengan 150, kita dapat sudut di sini adalah 30. Okay, dapat kita kena kira sudut daripada satah yang sini adalah 30. Okay, so kita masukkan dia punya input alias menggunakan polar coordinate, iaitu panjang garisan tersebut adalah 1.4. Masukkan 1.4, kemudian sudut, shift, koma, dan 30. Bukan 150 sebab kita kira daripada satah yang ke kiri ni. Enter. Okay, dapat. So next, kita akan masukkan garisan yang seterusnya daripada point sini. Kita masukkan distance dia 2.1 dan sudut dia berapa ni? Kalau kita kira dia di sini, sudah tentulah 90. Okey. Okey, kita masukkan alias, sudut dia panjang 2.1, shift enter, shift koma, masukkan 90. Okey. Dapat semua? Kita buat sama-sama. Kemudian yang ni. Yang ni pun sama juga. Kita masukkan nilai distance alias 1.6. Kemudian okey, ni kita kena kira ni. So di sini kalau kita kira daripada sudut yang sini ke sini, kita kena kiralah yang sini berapa. Sebab kita yang sini berapa. So kita kena tambahkan 150 kepada sini 90. Kita dapat 240, kemudian 360 sudut putaran semua ni tolak dengan 240 tadi, kita dapat 120. Betul? So kita kira sudut yang baki ni, yang ada dari sini, kiraan dia adalah 120. So kita faham awak faham kiraan dia. So kita masukkan alias, panjang dia 1.6, sudut 120. Okey, 120. So seterusnya kat sini, okey ni 1.3 panjang dia daripada sini. So macam tadi juga, terus masukkan. Kalau dah biasa, kalau dah laju boleh terus buat sebab kita mungkin dah dapat dia punya step dia tu. Okey, sudut. Okey, ni adalah sudut 180.
Kemudian ke bawah ni 1.4, alias 1.4, sudut. Okey, berapa bawah ni berapa? Sudah tentulah 100. Okey, sudah tentulah 270. Kan? Okey, so teruskan di sini. Okey, yang ni panjang 2.2, distance dia, sudut. Okey, so sudut ni kita kira daripada sata yang sini 90 tambah 45, kita dapat 135. So masukkan alias, jarak dia 2.2, sudut 135. Okey, next. Okey, kita dah dapat sini. So ini panjang yang kita nak buat seterusnya, panjang 1.0 dengan sudut. Okey, so kita banyak guna pola koordinat. Okey, seterusnya alias 1.0, sudut. Okey, berapa tu? 180. Okey, senang tak? Rasa okey kan? Okey, seterusnya kat sini panjang 1.5 dan kita bagi sini 45. So kita tambahlah 180 di sini tambah 45. So kita dapat 225. Kita kena kira daripada sudut yang sini, satah yang sini. So alias panjang dia 1.5, sudut, jangan lupa simbol sudut, dan 225. Okey, seterusnya yang ini 1.0. Okey, so dia tak bagi degree. So kita tahulah sini kalau kita kira daripada sudut yang satah tepi ni adalah 180. Okey, alias 1.0, sudut, jangan lupa simbol dia, tekan, dan 180. Okey, kemudian yang sini, yang bawah ni, dari sini kita dapat, kita masukkan sini pula dia punya sudut tu ataupun garisan ni, panjang dia 2.3 dan dia bagi sini 60. Kita boleh masukkan nilai atau sudut satah yang kiraan dari sini 360 atau 60 je kita dapat 300 kan. Tapi kalau kita masukkan nilai negatif 60, boleh tak? Kalau kita kiraan ikut jam. Sebab tadi kiraan lawan jam kan. Okey, cuba kita masukkan nilai negatif 60. Boleh tak? Cuba. Okey, masukkan nilai dia, distance 2.3, sudut. Cuba kita masukkan negatif 60. Okey, dia dapat juga. Dia boleh kira sama ada sudut ikut jam, ikut pusingan jam adalah nilai positif. Kalau kita kiraan daripada lawan okey, tadi kita ikut lawan jam, nilai dia adalah positif. Kalau kita ikut jam, ikut pusingan jam, dia punya nilai dia adalah nilai negatif. Dapat okey, so kita sambunglah yang sini. So kita boleh terus sambung. Sebab kat sini dia tak ada. Ni kan dia tak ada bagi apa-apa. Cuma dia bagi 120. Okey, kalau kita nak cuba pun, kita boleh masukkan degree ni. Macam tadi juga. Tapi kita ada bagi panjang. So kita masukkan je lah panjang dia mungkin 4 ke apa. Dan sudut dia negatif 120. Kita boleh cuba. Alias, contoh dia panjang dia tak bagi tapi kita cuba je 4. Kemudian sudut negatif 120. Okay, dapat tak? Dia memang terlebih sebab kita bagi panjang kan, tapi dia ada sikit kat sini. Okay, tak apa. Kalau dia ada sikit lebih tu tak apa. Maksudnya dia tepat lah kira. Dia boleh diterima lah. Sebab masalahnya dia tak bagi kiraan pun kat sini berapa panjang kan. Okay, so kamu boleh
Kalau nak sambung kat situ, kamu boleh klik pada line ni. Tanpa ada apa-apa command, klik pada garisan tersebut sampai dia ada keluar warna biru ni. Kemudian klik dan yang di hujung ni dan sambungkan pada endpoint. So, dia akan dapatlah sambung macam ni. Okay, so ni adalah latihan accurate input yang kita buat ni. So ni adalah hasil dia dengan menggunakan sama ada absolute coordinate, relative coordinate dan polar coordinate. Okay, itu saja untuk kali ini.